Jadi apakah yang dimaksudkan dengan bail? Jadi apabila kita membicarakan berkaitan isu bail, we will come across a few terminology that relates to bail, ya. So we have maybe kita dengar berkaitan dengan bail, at the same time kita dengar berkaitan dengan bond, okay? So what is the difference between bail and bond, right? So bail adalah, kalau kita dapat lihat dalam bahasa Melayu diberi nama sebagai jaminan, ya, jaminan. Dan bond pula merujuk, kalau kita pernah dengar bond berkelakuan baik, ya. So dia pun dalam bentuk jaminan juga, ya. Jadi apakah perbezaan, ya? Cuma dia adalah two different terminology between bail and bond. Then we will come across what is the differences between police bail and also court bail. Apakah beza di antara jaminan polis dan jaminan yang akan diberikan oleh pihak mahkamah, ya. Jadi kita akan lihat selepas ini bahawa bila when it comes to bail, there are two authorized body, ya, two authority, ya, which has been authorized under the Criminal Procedure Code that can give bail, which is first police, second court bail, eh? But when it comes to police, is it not all police officer can give police bail, right? So after that, you may ask yourself regarding what are the is there any types of bail? Will every offences have a bail? So there are three types of bail provided under the law, yeah. So apart from that, you guys will come across the differences between bail pending trial versus bail pending appeal. Okay, what are the differences between bail pending trial? Maksudnya jaminan sementara menunggu perbicaraan dengan jaminan sementara menunggu rayuan. Okay, is there any conditions when it comes to bail, right? So you will hear the word bailo, baili, yeah. But the law actually mention about sureties, yeah, penjamin. Yeah. Adakah penjamin ini sama fungsi dia dengan penjamin loan, yeah, pinjaman, ya? Dan is there any other related conditions? Okay, what are the conditions that related berkaitan dengan apa ni bail? So what will be the amount of the bail? Okay, apakah jumlah jumlah jaminan, ya? Adakah anybody ataupun can the bail be revoked? Yeah. And we will look into the latest amendment, yeah? Latest amendment regarding bail under the Criminal Procedure Code, right? Okay, this is very important for you guys. Okay, the general law on bail is found in section 387 to section 394 of CPC. Okay, so there are three cluster of offences known under the law, right? So when it comes to bail, dia ada tiga terminologi yang you all kena faham. One is bailable. Okay, bailable maksudnya apabila seseorang itu dituduh di mahkamah ataupun apabila seseorang itu ditangkap, okay, maka beliau dibenarkan untuk dilepaskan dengan ikat jamin. Okay, itu maksudnya bailable, ya, dia under section 387 of CPC. Ada juga keadaan-keadaan tertentu, ya, jika seseorang itu dituduh di bawah kesalahan-kesalahan tertentu, kesalahan tersebut adalah kesalahan yang tidak boleh dijamin, ya, itu dinamakan sebagai non-bailable. Contoh dalam kes-kes melibatkan orang kena tuduh OKT ditangkap dan dituduh berkaitan dengan kes bunuh di bawah section 302. Okay. Kita tahu bahawa section 302 itu adalah pertuduhan menyebabkan kematian, ya, yang mana ianya tidak boleh dilepaskan dengan ikat jamin. Ya, it is a non-bailable offences. Okay. So adakah OKT masih boleh dilepaskan dengan jaminan, ya, jika sekiranya beliau dituduh, ya, dengan kesalahan yang melibatkan kesalahan tidak boleh dijamin.
ya. So kita akan lihat section 388. Jadi ada beza ya, bailable yang boleh jamin, non-bailable tidak boleh dijamin. Ada juga satu lagi klasifikasi yang diberi nama sebagai unbailable. Unbailable ni tidak boleh dijamin sama sekali. Tidak boleh dijamin sama sekali ya. Jadi kita akan lihat apakah maksud ketiga-tiga terminologi ini ya. Jadi untuk melihat berkaitan dengan terminologi ini, mungkin you all boleh lihat di dalam CPC ada fifth column of the first schedule of CPC. Cuba tengok schedule dalam CPC tersebut ya. Kalau you dapat lihat schedule dalam CPC di bahagian belakang CPC anda adanya schedule ya. Diberi nama sebagai first schedule. Dan dalam first schedule tersebut, cuba lihat di situ ada 7 kolom. Ada 7 kolom dan you cuba lihat berkaitan kolom nombor 5. Kolom nombor 5, okey. Kolom nombor 5 ya. Kolom nombor 1 adalah the related penal code section. Nombor 2 offences. Nombor 3 adalah whether need warrant or not ya. Nombor 4 adalah berkaitan dengan warrant, kes melibatkan kes warrant ataupun kes saman. Okey. Dan yang kelima adalah melibatkan sama ada dianya adalah bailable ataupun non-bailable. Okey. Bailable ataupun non-bailable. Okey. Jadi kalau dapat dilihat di situ, penal code offences as prescribed in that particular schedule ada dua jenis, sama ada dia adalah bailable ataupun non-bailable. So it depends on offences against the law, whether it is within the penal code or any other related law ya. So kita dapat lihat apakah maksud bailable dan juga non-bailable ini. Kita boleh rujuk kepada section 2 ya. Cuba kita buka semua section 2, cari perkataan bailable. Section 2, cari perkataan bailable. Bailable offences ya. Bailable offences means offence shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. And non-bailable offence means any other offence. Okay. So, ini adalah maksud berkaitan dengan bailable offence. Bailable offence. Ya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh angkat tangan, boleh type ya. Kalau misal kata apa ni, mungkin you all tak dapat nak tanya atau lain putus-putus, boleh tanya ya. Alright. Dan kalau saya laju, boleh perlahankan saya. Okay. Tadi kita merujuk kepada the basic concept, apakah perbezaan di antara bail dengan bond. Apakah perbezaan di antara bail dengan bond. Kalau kita merujuk kepada bail, bail adalah jaminan ya, dilepaskan dengan jaminan. Bond juga adalah merupakan dilepaskan dengan jaminan. Cuma ada beberapa perkara penting yang you kena faham ya, berkaitan perbezaan ya. The differences between bail dan juga bond. Okay. Bail adalah pihak tertuduh ya, kesnya belum selesai. Okay. Kesnya belum selesai. So he need assurities, okay. He need penjamin ya. Upon giving sufficient security for his appearance in court when required to do so. Okay. So, kalau kita dapat lihat, kita dah belajar kan, apabila adanya laporan polis, siasatan dibuat, orang itu kena tahan reman. Okay. Dan apabila ditahan reman, kemudian proses siasatan selesai, pihak pendakwa raya membuat keputusan untuk menuduh ya, OKT. Maka apabila OKT dituduh pada sebutan kali pertama, perkara pertama sekali yang akan ditempuh oleh OKT adalah di bawah Section 173, iaitu pertuduhan akan dibacakan buat pertama kali. Apabila beliau sama ada mengaku bersalah atau tidak bersalah. Ya. Kalau beliau mengaku tidak bersalah, maka beliau akan tarikh perbicaraan akan ditetapkan ataupun satu tarikh lain ya, bagi tujuan pengurusan kes. Kita dah belajar pengurusan kes ya, pre-trial case management. Okay. Dan juga proses plea bargaining dan sebagainya. Dan kemudian perkara berikutnya, ketika selepas penetapan tarikh tersebut, ini pada mention kali pertama ya, sebutan kali pertama, OKT akan ditawarkan dengan jaminan.
Okay, OKT akan ditawarkan dengan jaminan. Okay, so instead of going to prison, okay, the accused person will continue to be in their friendly custody pending trial. Okay, meaning that the accused person, while waiting for trial, will stay at home, for example. Okay, not in the prison. Okay, so you must remember that bail referring to an accused person, yeah, to ensure sufficient security for his appearance in court. This is very important for you guys to remember. That's why bail is under section 387 and section 388. Okay. So next, when it comes to bond, what is bond? Bond is different. Okay. Bond is under section 173A or section 294, in which in both sections it mentioned that bond is something which accused has been accused in court. Okay, accused has been accused in court, and the case against accused has been not just charged, but if you can see under section 294, okay, the accused person has been convicted of any offense. Okay, this means that bond is related to a person that has been convicted. Okay, you can see under section 294, subsection 1 and section 173A. 173A, you have please take a look into section 173A, in which section 173A also mention that the person has been charged in court, okay, under subsection 2 with an offense, and the court finds the charge is proof. Okay, that is under section 173A. The charge has been proved. Okay, meaning that before the conviction, the charge has been proved. Okay, so upon the conviction, the court will decide whether to release this particular person on kalau section 173 to discharge accused person conditionally or unconditionally. Okay, meaning that accused person ini kalau charge has been proved, is either dia akan dilepaskan dengan amaran under section 173A2A ataupun under section 173A2B. Okay, A to B sama ada dia akan dilepaskan dengan bond berkelakuan baik untuk tempoh tidak melebihi 3 tahun. Okay, jika beliau disabitkan dengan kesalahan. Okay, so there is a difference between bail and bond. Okay, this is the first concept that you need to remember. Bail adalah sementara menunggu perbicaraan ataupun sementara kes itu ingin difailkan di mahkamah. Bond, kes telah difailkan dan accused person telah pun dijatuhkan dengan kesalahan tersebut. Itu beza antara bail dan juga bond. Okay. So bail bond ni adalah sesuatu, kalau kita dapat lihat, bail bond adalah di bawah section 387, ya. Jom kita lihat section 387. Alright, dalam section 387, when person may be released on bail. Okay, cuba kita dapat lihat, when any person other than a person accused of a non-bailable offence is arrested or detained without warrant by a police officer or appears or is brought before a court and is prepared at any time while in the custody of that officer or at any stage of the proceeding before the court to give bail, that person shall be released on bail by any police officer in charge of a station or by any police officer not under the rank of corporal. Okay, meaning that kalau misal kata dia ada dua keadaan di bawah section 387. Apabila seseorang tersebut dibawa ke mahkamah ataupun apabila kes itu siasatan telah selesai dan polis pada pandangan dia bahawa pada masa tersebut OKT ini boleh dilepaskan dengan jaminan. Okay, boleh dilepaskan dengan jaminan,
Jadi bila dilepaskan dengan jaminan tersebut, maka OKT boleh dilepaskan ya. Sementara menunggu kes beliau dibicarakan di mahkamah, dan ini adalah kita panggil sebagai the bailable offences, okay? The bailable offences. Seseorang itu boleh dilepaskan dengan jaminan, sama ada jaminan dengan penjamin, whether it is a personal bond with surety or without surety, and the bail with surety or sureties but without security, and bail with surety or sureties and with security. So dia akan ada keadaan yang mana bond tersebut adalah dengan penjamin ataupun tanpa penjamin, dan malahan bukan setakat dengan penjamin, malahan ada lagi syarat tambahan lain, ya, syarat tambahan lain yang akan dikenakan berkaitan dengan OKT tersebut. Okay. Jadi kalau ini adalah berkaitan dengan bailable ya. Non-bailable, sila lihat Section 388. Section 388 adalah berkaitan when person accused of non-bailable offence may be released on bail. The basic principle yang you all nak kena faham adalah Section 388 menyatakan bahawa non-bailable offences tidak boleh dijamin. Okay? Tidak boleh dijamin. Tetapi dalam keadaan tertentu beliau boleh dilepaskan dengan jaminan. Okey, boleh dilepaskan dengan jaminan jika jika beliau dilepaskan tu adalah dalam keadaan yang mana beliau tidak ada potensi untuk dijatuhkan dengan hukuman tersebut. Okey, ini very important ya. Maksudnya dalam keadaan ini seseorang yang dituduh di bawah Section 302 membunuh ya, beliau tak sepatutnya dilepaskan dengan jaminan. Tetapi di bawah Section 388 ada kemungkinan beliau boleh dilepaskan dengan jaminan, kecuali dalam keadaan ya, if the accused person, okay, the accused person shall not be released ya. Tidak akan dilepaskan dengan jaminan di bawah Section 388 if there appears reasonable ground for believing that he has been guilty of offence punishable with death or imprisoned for life. Okay, so dalam keadaan ini kita dapat lihat bahawa seseorang itu boleh dilepaskan dengan jaminan jika beliau terlibat dengan kes yang tidak boleh dijamin. Tetapi jika beliau ada potensi untuk dijatuhkan hukuman bersalah atas kesalahan hukuman bunuh, okay, ataupun hukuman penjara seumur hidup, maka beliau tidak boleh dilepaskan dengan jaminan, kecuali provided the court may direct that any person under the age of 16, any woman, any sick or infirm person accused of such offence will be released on bail. Okay, so dalam keadaan ini kalau dapat lihat, you kena ingat general principle Section 388, you tidak ada hak untuk dilepaskan dengan jaminan kecuali dengan budi bicara mahkamah. Okay, kecuali dengan budi bicara mahkamah ataupun budi bicara ketua polis daerah. Okay, kecuali kalau misal kata you ada potensi untuk dijatuhkan hukuman bersalah, didapati bersalah, okay, atas kesalahan yang boleh dihukum gantung ataupun penjara seumur hidup, maka dalam kes-kes sedemikian rupa you tidak boleh dijamin. You tidak boleh dijamin. Tetapi kalau you berusia 16 tahun ke bawah, ataupun you merupakan seorang wanita, ataupun you seorang yang sakit, ataupun seorang yang tidak berkeupayaan, okay, maka you tidak tertakluk kepada Section 388, okay, dan mahkamah ada budi bicara melepaskan you untuk dijamin. Okay, so ini perkara penting. Okay, sila tulis note ya, buat note bahawa Section 387 adalah merupakan hak kepada pihak OKT dilepaskan dengan jaminan. Okay, 387 adalah hak.
hak tersebut tidak boleh you cannot deny his right to be released on bail under section 387. Okay. While section 388, yeah, it is the right of the court. Okay, it is a right of the court. Okay, the discretionary power of the court, whether the court want to release the person under bail or not. So this is very important. Yeah? This is very important pertaining to section 387 and section 388. Okay, now let's move into the third category. Okay, tadi bailable kita dah tahu, non-bailable pun kita dah tahu. Kemudian, please look into unbailable offences. What does it mean by unbailable offences? Which is the offences where bail cannot be granted at all in any situation. Okay, kalau seseorang itu ditahan di atas 3 kesalahan ini, okay, maka dia tidak boleh langsung dilepaskan dengan bail. Iaitu kesalahan yang pertama di bawah Seksyen 41B. Okay, Akta Dadah Berbahaya 1952. Okay, Seksyen 12 Akta Senjata Berbahaya Firearm Increased Penalty FIPA 1971. And any offences which relate to Section 13(1) of SOSMA, the Securities Offences Special Measures Act 2012. Okay, so this is something which cannot be bailable at all. That's what we call as unbailable offences. Bail pending investigation. Bail pending investigation is very important for you to note, because you may ask, okay, adakah seseorang tersebut dia belum sampai di mahkamah, dia belum sampai di mahkamah, dia baru ditangkap dan kemudian menjalani proses siasatan. Adakah dia boleh dilepaskan dengan jaminan? Okay. So kalau kita dapat lihat, an arrestee is entitled to right to bail upon arrest. Okay. If he is not produced before the magistrate within 24 hours. This is stipulated under Article 5(4) of Federal Constitution as well as Section 28. Okay, please look into Section 28 and Section 29. The provision which entitle him to that right is found under Section 29, meaning that while under investigation, kita dapat lihat, no person who has been arrested by police shall be released except on his own good, on bond, or on bail or under the order in writing of the magistrate. Meaning that sementara you all kena tangkap, kalau misal kata OKT, masa kena tangkap kita tak panggil dia OKT, kita panggil dia OYDS, orang yang disyaki. Jadi OYDS ini ataupun suspected person yang ditangkap ada right for bail under Section 28 and under Section 29. Cuba tengok Section 29. Okay, Section 29, release of person arrested. So dalam Section 29, orang itu boleh dilepaskan dengan jaminan, dengan syarat. Kalau misal kata polis tak bawa dia jumpa magistrate. Kenapa polis nak bawa kena jumpa magistrate? Okay, kenapa? Sebab within 24 hours, the investigation must be completed. If it is more than 24 hours, the police officer tidak boleh menahan seseorang itu lebih daripada 24 jam. Okay, jadi timbullah beberapa persoalan berkaitan dengan isu sama ada seseorang itu boleh dilepaskan dengan jaminan ataupun tidak semasa dalam tahanan pihak polis. Jawapannya adalah ya. Kalau pihak polis belum berjumpa dengan magistrate untuk memohon tahanan reman di bawah Seksyen 117. Kalau misal kata beliau telah pun, kalau OKT itu telah ditahan 24 jam dan setelah ditahan selama 24 jam dan kemudian polis merasakan bahawa siasatan mereka belum selesai dan pihak polis memerlukan tahanan reman untuk tempoh 7 ataupun 14 hari lagi, maka OKT tersebut tidak boleh dilepaskan dengan jaminan. Faham?
Maksudnya kalau tiada tahanan riman, maka dia boleh dilepaskan dengan jaminan. Kalau misal kata dia ada melibatkan tahanan riman, jadi isunya adalah boleh atau tidak OKT itu dilepaskan dengan jaminan. Jawapannya adalah tidak boleh. Okey. Jawapannya tidak boleh dilepaskan dengan jaminan. Tidak ada hak berkaitan dengan jaminan tersebut ya, kerana hak pihak polis untuk menjalankan siasatan di bawah Seksyen 117 adalah lebih penting. Okey, adalah lebih penting. Okey, faham? Ada soalan setakat ni? Boleh follow saya setakat ni? Sir, Yep. saya Amirul nak tanya jap. Untuk yang apa? OYKT ni kan? YDS. OYDS, sorry. Waktu bila yang sebenarnya dia boleh bail? Saya macam tak dapat. Boleh tak saya ulang balik sikit? Okey, dia ada dua keadaan. Selalu kan misal kata dia kena tangkap ya, dan you have learned that when the person suspected person being arrested by the police can keep him only within 24 hours. So he can be bailed within these 24 hours. Okay, he can be bailed within these 24 hours. Okay. If let's say that the police feel that they need to have the warrant to detain the suspected person more than 24 hours, yeah, so they will ask from the magistrate for the remand order under Section 117. Okay, once the police get the remand order under Section 117, let's say for 7 days, for further 7 days detention, upon investigation, to complete the investigation, so dia mohon bahawa orang ini ditahan for another 7 days. So for another 7 days tu, kalau dia ada remand, meaning that it is under remand order, that person cannot be released on bail. Okay, that person cannot be released on bail because why? Section 117 will akan diutamakan ya, compare to Section 387. Okay, boleh Amiruddin? So maksudnya it is your right within that 24 hours to be released on bail. It is your right. Okay, but that is not your right if you were detained for a remand order. But tapi itu tidak bermakna kalau polis dah remand you, polis tak boleh release you on bail. Boleh. Tapi the priority will be given to the police to conduct the investigation first under Section 117. So, it is not your right lah to be released on bail. Okay. Kalau tak silap saya, ada satu kes berkaitan dengan isu ini sama ada atau tidak right seseorang itu apabila ditahan riman jadi boleh atau tidak kita akan come across this case sebentar lagi ya. Alright, okay. So bail pending investigation ini adalah sesuatu yang untuk kita tahu bersama. Okay, meaning that bail pending investigation. Alright. Ada soalan lain? Sir. Yep. Untuk yang 388 kan okay. basically dia tidak boleh dilepaskan on bail. Yeah. General rule dia. Yeah. Tapi macam mana court tengok yang dia tu boleh dilepaskan atas syarat-syarat tersebut? Maksudnya tengok fact dia ke macam mana? Okay. Baik. Okay, bagus soalan tu. Okay. Kejap lagi kita akan sampai dekat peringkat tu. Okay, sekejap Alright, sebelum jawab soalan tu, saya rasa kita dah tengok tadi berkaitan dengan Section 387 kan? Section 387 ni berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan bailable offences. Okay? Jadi,
ada 3 color yang saya bezakan itu, meaning that syarat dia adalah apabila accused person ditahan ataupun disiasat ataupun dituduh dengan kesalahan yang boleh dijamin, maka beliau memang boleh dijamin di bawah Seksyen 387. Kalau dia ditahan atau dia didakwa dengan kesalahan yang non-bailable, tidak boleh dijamin, maka beliau tidak boleh dijamin. Okey, di bawah Seksyen 387. Okey. So kalau Seksyen 388 ini adalah sesuatu yang mana accused dituduh dengan kesalahan yang boleh dijamin. Okey. Accused boleh maksudnya dia dituduh dengan kesalahan yang boleh dijamin, maka ada beberapa kata orang tu ada beberapa keadaan yang mana beliau boleh dijamin, ya. Boleh dijamin. Kalau you all lihat dalam buku Baljit Singh, ya, muka surat 501. Okay. It is important for you guys to note that there are general rule under Section 388, in which the court and the officer in charge of the police district has discretion to grant bail for non-bailable offences, but it will be depending on the circumstances and facts of each case. Okay, circumstances and facts of each case. Okay, dalam kes PP versus Mat Zain, okay, dalam kes PP versus Mat Zain, okay, there are 3 types. The court held that there are 3 types of non-bailable offences which need to be distinguished under Section 388, yeah? Meaning that there are 3 types. The first type is there are no reasonable ground to believe that the accused is guilty of the offence, but there are sufficient ground for further inquiry. So in this case, the accused may be released on bail by the officer in charge of the police or by the court. Dalam keadaan A, seseorang itu boleh dilepaskan dengan bail if there are no reasonable ground to believe that the accused is guilty. So, but there are sufficient ground for further inquiry. Okay, meaning that kita dapat lihat bahawa accused person ni tidak ada potensi lah untuk dapati sebagai bersalah. Okay, yang jenis kedua, there are reasonable ground to believe that accused is guilty. Okay. In this case, the accused shall not be so released, meaning that there is no discretion. However, it does not mean that the offence is unbailable or that bail is not allowed. Type B adalah, it is a total discretion of the court. Boleh dilepaskan dengan jaminan, tetapi berdasarkan kepada budi bicara mahkamah, bukan hak. Yang ketiga, the accused person under 16 years old, any woman, any sick or infirm person, under proviso Section 388. So dalam kes ini, walaupun non-bailable, dia boleh dilepaskan dengan syarat dia berumur 16 tahun dan ke bawah. Okey. Ada yang bertanya kepada saya, so what are the factors? What are the factors yang membuatkan mahkamah boleh melepaskan seseorang itu dengan dijamin oleh mahkamah? Okey. Kita dapat lihat, kes PP versus Datuk Balwan Singh 13.018, di mana Hakim Augustine Paul menyatakan bahawa in order to invoke proviso under Section 388 for non-bailable offences, okay, in this particular case, Datuk Balwan Singh ni adalah seorang peguam. Jadi beliau telah pun dituduh dengan kesalahan membunuh di bawah Section 302. Jadi beliau cuba nak minta supaya, sebab kes bunuh ni adalah kes tidak boleh dilepaskan dengan jaminan. Jadi Datuk Balwan ni dia nak mohon di bawah type C, bahawa dia menyatakan umur dia dah 80 tahun. Jadi dia adalah seorang yang infirm person. Okay? Dan memohon supaya mahkamah memberikan budi bicara untuk beliau dilepaskan. Okay? Dan dia menunjukkan sijil sakit yang menunjukkan bahawa kesihatan beliau tidak mengizinkan untuk beliau ditahan di dalam lokap, sementara menunggu perbicaraan. Dalam kes ini, mahkamah telah pun memberikan jaminan atas sebab tersebut, atas sebab beliau sakit,
dan beliau menunjukkan bahawa beliau telah pun berusia 80 tahun. Okey. Namun demikian kita kena faham ya bahawa Mahkamah Tinggi ada budi bicara yang tidak boleh dipersoalkan dalam memberikan jaminan ya. Ini dapat dilihat di dalam dalam kes Datuk Mat Shah versus pendakwa raya. Okey. Seperkara lagi yang mungkin kita dapat lihat ya, 13.020. Okey, dalam kes Inspektor Yusof Haji Osman versus Kwan Hun Cheong, terdapat 3 question of law that has been referred to the federal court at that time. Okay, so in delivering the judgment, the court say that it is lawful for the police to issue a police bail under section 388 against the accused who has been released by the magistrate under after detention of section 117. So it is permissible for the police officer to issue a police bail by imposing condition in the bail bond that an accused person has to appear and report at the police station on the fixed date. Okay, dalam 13.020 ini adalah keadaan yang mana OYDS ini ditahan atas disyaki ya, ditahan kerana membunuh. Jadi beliau telah pun menjalani tahanan reman di bawah section 117. Jadi isunya adalah boleh ataupun tidak pihak polis mengeluarkan arahan bahawa OYDS ini dilepaskan dengan jaminan di bawah section 388. Mahkamah kata boleh ya. Mahkamah kata boleh kerana kuasa itu terdapat di bawah section 388. Walau bagaimanapun lihat ya 13.021. Although the police have power to impose bail under section 388 of CPC and the accused has been released from remand under 117, the power must not be abused where the accused, as in the present case, was repeatedly required to present himself at the police station only to have his bail form endorsed for him to appear on another date. Okay. So, kalau kita dapat lihat dalam kes ini, jika seseorang itu dilepaskan dengan bail oleh pihak polis, maka pihak polis boleh impose further condition. Sebagai contoh, untuk pihak OYDS itu datang ke balai polis pada setiap bulan untuk melaporkan diri. Okay. Datang kepada balai polis setiap bulan untuk melaporkan diri. Baik, kalau muka surat 503, okay, muka surat 503 dia ada menyatakan bahawa ini bagi menjawab pertanyaan Ashraf tadi ya. So in what kind of situation? In what kind of situation the court can consider on whether accused may be released on bail for non-bailable offences under type A. Under type A of section 388. Ingat ya, under type A. Type A adalah there are no reasonable ground to believe that the accused person is guilty of the offences, but there are sufficient ground for further inquiry. So ini dapat dilihat dalam kes PP versus Wee Swee Siang, in which the High Court observed that 9 factors need to be considered before granting bail. Okay, and that 9 factor boleh dilihat di dalam section 504. Whether there are reasonable ground to believe the accused is guilty of the offence, okay, the nature and gravity of the offence, the severity and degree of punishment that might follow, maksudnya nature offence ataupun apakah degree hukuman yang akan dijatuhkan kalau dia bersalah. The court also may take into consideration the danger of accused person absconding if he is granted bail. Maknanya lari ya. Untuk mengelakkan diri daripada dibicarakan. The court also need to look into the accused character. Dia punya character, means and standing. Okay, means and standing. Maksudnya apakah dia punya character tersebut ya. Lepas tu danger of the offence being continued or repeated if the bail is granted. Ada atau tidak isu-isu berkaitan dengan OKT ini akan melakukan kesalahan. Seterusnya, kalau misal kata beliau dilepaskan dengan jaminan ya,
Kemudian dapat dilihat juga berkaitan dengan danger of witnesses being tampered with. Sebab itu kita dapat lihat Seksyen 388 ini tidak bersesuaian dalam konteks apa? Dalam konteks kalau misal kata OKT dituduh di bawah berkaitan dengan akta kesalahan jenayah domestic crime. Apa dalam bahasa Melayu? Okey. Kesalahan jenayah melibatkan jenayah domestik ya. Itu dinyatakan secara jelas ya di dalam akta ini ya, yang berkaitan dengan Domestic Violence Act ya, jika melibatkan penderaan terhadap isteri. Okey. Jadi dan kena lihat juga berkaitan opportunity of the accused to prepare for his defence and long period of detention or custody between the date of charge and the date of trial. Okay, so this is the 9 factor, Ashraf, that the court will take into consideration berkaitan isu ini untuk melihat sama ada seseorang itu boleh ataupun tidak dilepaskan di bawah type A. So the High Court also observed that the primary consideration is to ensure the presence of the accused at the trial. In addition, it is the court discretion to grant bail or to refuse it after considering all the circumstances of the case. Thus, if it is not shown that the refuse to grant bail would prejudice the accused in the preparation of his defence, bail can properly be refused. Okay, so kalau kita dapat lihat, in addition to the list above, kita dapat lihat there are other factors juga identified under Malal Criminal Procedure Code. Okay, in which tambahan kepada itu ada 3 lagi tambahan. The nature of the evidence in support of the charge, whether the accused if released on bail is likely to tamper with the prosecution evidence, and whether the accused is likely to get up false evidence in the support of the defense. Okay, so this is very important in the case that related to Section 388. Okay, so factors ini adalah factors yang penting factors yang penting di bawah Section 388. Okay, di samping Section 388 juga kita dapat lihat kes melibatkan Section 388 yang you all kena faham adalah jika seseorang itu ditahan di bawah kesalahan yang tidak boleh dijamin, maka dia adalah memang budi bicara mutlak pihak mahkamah untuk untuk seseorang itu dilepaskan dengan jaminan ataupun tidak So ini adalah perkara yang juga perlu difahami Okey, ada soalan lain? Alright. Cuba tengok dalam buku tu ada menyebut berkaitan dengan kes PP versus Datuk Seri Anwar Ibrahim. PP versus Datuk Seri Anwar Ibrahim Di mana dalam kes tersebut telah pun meneliti kes Wee Swee Siang berkaitan 9 faktor yang utama tersebut Jadi kalau dapat dilihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim melibatkan tahanan di bawah ISA and the social status of the accused pada masa itu kita faham kes melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim
merupakan kes bekas Timbalan Perdana Menteri yang telah pun dituduh dan beliau pada masa itu ditangkap. Kes ini melibatkan beliau telah ditangkap di bawah ISA, dan pada masa itu persoalannya adalah sama ada pihak polis ataupun pihak mahkamah ada atau tidak bidang kuasa untuk beliau dilepaskan dengan dilepaskan bagi kes tersebut dengan jaminan polis. Jadi kalau kita dapat lihat secara panjang lebarnya dalam buku tu 13.026 mahkamah mengambil kira beberapa faktor penting iaitu social status tertuduh, kesihatan dan juga sama ada ataupun tidak keadaan bahaya pihak tertuduh cuba melarikan diri ataupun cuba untuk menghapuskan ataupun cuba untuk mengganggu gugat saksi-saksi. Jadi after having considered the above, the court held bahawa mahkamah menyatakan bahawa permohonan pihak OKT itu boleh dipertimbangkan, could be considered on its merit, notwithstanding the fact that he was subject to detention under ISA, which has been duly abolished now. There is no ISA now, replaced with SOSMA. This ground can be considered in favor of the accused only if the other factor in support of his application. Bail on medical grounds should not be granted by the court unless it is satisfied that the illness is such as would not be properly treated while accused is under detention. However, the defense had not adduced any material on record to show that the medical condition of the accused was such as could not be properly treated while in detention. Furthermore, the prosecution statement that the doctor were allowed to see the accused and the accused was being observed for 24 hours were unchallenged by the defense. And though the prosecution never countered the defense submission that there was no danger of the accused absconding, it must be considered in the light that the other features of the case and the onus is on the accused to show on the balance of the probability that his admission to bail would not be prejudiced to the interest of justice. And the defense only raised the difficulty of the accused tampering with the high-ranking officer and the Director General of Anti-Corruption Agency referred to in the charges, while he has not addressed his mind to witnesses of lesser standing. So, dalam kes ini pihak mahkamah telah tidak membenarkan jaminan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebab kita kena faham walaupun dalam konteks section 388 ini menyatakan bahawa on the health condition, on the health condition seseorang itu boleh dipertimbangkan untuk dilepaskan dengan jaminan. Isunya adalah bahawa apabila katalah ditangkap dan dia menyatakan bahawa beliau adalah seorang yang sakit dan dia menunjukkan medical certificate daripada pihak doktor. Mahkamah mengatakan bahawa adakah that medical certificate itu tidak membenarkan beliau untuk hadir ke mahkamah. To the certain extent beliau itu sakit. Sebab kalau beliau sekadar sakit yang mana beliau mendapatkan rawatan tersebut boleh didapati sementara di dalam tahanan. Tetapi kalau misal kata beliau sakit dan sakit beliau itu tidak memungkinkan beliau untuk pergi ke mahkamah bagi perbicaraan. He is not fit. Macam dalam contoh kes Balwan Singh, umur dia 80 tahun dan memang beliau itu seorang yang sakit, ada sijil doktor dan dalam kes tersebut beliau memang menunjukkan beliau ada rawatan sakit jantung. Yang mana beliau tidak boleh ditahan lebih lama di dalam penjara. Di dalam penjara. Jadi mahkamah membenarkan kes Balwan Singh tu walaupun Datuk Balwan Singh tu dituduh di bawah section 302. Jadi dalam kes ini kalau nak diikutkan under ISA pada ketika itu OKT boleh dijamin. Cuma isunya adalah macam mana, apakah syarat untuk beliau dibolehkan untuk dijamin.
walaupun kesalahan itu adalah kesalahan yang tidak boleh dijamin. Jadi mahkamah telah pun menganalisa 9 factors dalam kes Wee Swee Siang. Dan masalahnya adalah terdapatnya potensi yang mana OKT ini akan mengganggu saksi-saksi. Iaitu dalam kes ini saksi-saksi merupakan pengarah badan pencegah rasuah. Okey, dan juga pihak tertinggi di Polis Diraja Malaysia. Dan terdapatnya keadaan yang mana mungkin OKT akan melarikan diri. Okey, jadi bila mahkamah melihat the gravity of the offences, maka mahkamah menyatakan bahawa OKT tidak sepatutnya dilepaskan dengan jaminan. Okey. Mungkin ada juga yang kata bahawa kan seseorang itu the person is innocent until proven guilty. Dan memang bail ini sebenarnya bukanlah punitif. Bail ini bukanlah sebagai satu tujuan untuk mendenda. Tetapi bail ini adalah salah satu tujuan bagi memastikan dan menjamin kehadiran OKT di mahkamah. Jadi isunya adalah kalau dah demikian rupa sepatutnya OKT itu boleh dilepaskan. Kerana beliau belum terbukti lagi sebagai orang yang bersalah. Jadi the presumption of innocent until proven guilty ini telah pun cuba untuk dibawa dalam kes Manikam and Others versus PP. Okey. Di mana mahkamah menyatakan bahawa dengan memberikan alasan bahawa presumption of innocent until proven guilty, it is something which bukan merupakan alasan yang utama ya. Ini dinyatakan di bawah 13.028. Okay, di mana the bail should not be refused lightly as the presumption of innocence lean in the favour of accused person. Okay, so itu yang dapat dilihat ya. Kemudian kita lihat di bawah 13.029 dalam kes Datuk Mat Syah versus Pendakwa Raya, the Supreme Court laid down the general rule that the court will lean in favour of granting bail unless there are strong ground that the bail should not be refused. Dalam kes ini, the accused was charged under Section 409 of the Penal Code. The accused applied for the release of his passport for the purpose of a few days of business trip, which the High Court granted. The Supreme Court rejected the public prosecutor contention that such power is not under Section 389 of CPC and held that the court has such power while exercising its discretion and inherent jurisdiction under Section 389. So mahkamah menyatakan bahawa mahkamah atasan ini menyatakan bahawa mahkamah boleh dengan budi bicara dia meletakkan sebarang syarat bagi tujuan untuk OKT dilepaskan dengan jaminan walaupun beliau dituduh dengan kesalahan yang tidak boleh dijamin. Okey. Dan syarat dalam ni adalah seperti di mana accused person telah meminta supaya pasportnya diberikan kerana beliau ada business trip ya, dan mahkamah membenarkan ya, kerana tidak ada there is no strong ground that the bail should be refused. Okey, boleh? Right. Kemudian bagaimana pula dengan offences bagi type B and C? Okey, under Section 388 ya, B and C. Ini dibincangkan dengan panjang lebar ya dalam muka surat 506 dengan beberapa kes ya. Dengan beberapa kes iaitu kita dapat lihat kes yang penting saya nak you all rujuk adalah kes 13.01 Leo Yok Ching versus PP. The female accused, ingat Section 388 ya, dia menyatakan bahawa kalau seseorang itu bawah 16 tahun, merupakan seorang wanita ataupun seorang yang sakit, beliau boleh dilepaskan ya. Boleh diconsider untuk dilepaskan walaupun dituduh dengan kesalahan non-bailable. Jadi dalam kes itu, the female accused was charged with the offence murder under Section 302. The accused counsel relied on the accused being a woman and therefore eligible for bail. In addition, counsel tendered a medical report on the psychiatric
and mental condition in which she will need a place that will provide mental, physical and emotional stability. Okay, jadi the High Court judge telah merujuk kepada kes Lechemi and found that the medical condition did not add up to exceptional and special reason for bail. Okay, ini kalau kita dapat lihat ya, dalam kes Lechemi di bawah 13.030, walaupun female accused was charged for murder, tapi dia dapat lihat bahawa it must be exceptional and very special reason. Exceptional and very special reason. Maksudnya kalau wanita semata-mata pun tidak akan dilepaskan ya, di bawah Seksyen 388 dengan mudah ya, tidak akan dilepaskan dengan jaminan. Okay, sebab dalam kes Lechemi ini, walaupun dia merupakan seorang wanita dan dilepaskan dengan bail kerana dia adalah seorang wanita yang sedang menyusukan anak dia dan dia ada 10 orang anak di rumah yang tidak ada orang untuk jaga. So it is a very exceptional and a special reason dalam kes PP versus Lechemi. Tetapi dalam kes Liao Yok Chin, mahkamah menyatakan bahawa medical condition tu bukan exceptional. Sakit itu bukan exceptional. Sebab dia katakan bahawa you can have that treatment in the prison. Okay. Cuba lihat dalam kes Shanmugam versus PP 13.032. OKT was charged with rape and at that time it was punishable with death or life imprisonment. Dia telah merayu kepada Mahkamah Tinggi under Section 389 against the trial judge refused to grant bail. The High Court upheld the trial judge refusal to grant bail and held that the reason that the accused and the complainant were in love and intended to get married did not amount to exceptional and special reason. Okay, so ini melibatkan melibatkan kes rogol ya, dan bunuh. Okay, kemudian cuba lihat dalam kes Sulaiman bin Kadir versus PP. Accused person was charged in the Special Session Court for the offence of rape, which at that time was punishable for life imprisonment but was refused bail. The accused appealed to High Court and gave a reason that he has a good defence and it would be difficult for him who resided in Kuantan to prepare for his case if he is being detained in Pudu prison and that the trial will only take place 6 months later. The High Court held that there were no exceptional and very special reason, and though the Session Court has jurisdiction to try rape cases which at that time carried the death penalty, it does not have the jurisdiction under Section 389 when it comes to the discretion to grant bail. As a matter of principle, such court which has the jurisdiction to try the case must have discretion, and if the President have such discretion, he would have granted bail. Okay, so this is an exceptional and very special reason. Okay, ada soalan? Cuba tengok kes 13.06. 13.06 adalah merupakan kes Datuk Balwan Singh nombor 1. The court granting bail for the sum of 500,000 ringgit to the accused under the proviso of Section 388 with 2 surety with security to be furnished and several conditions which included the surrender of his firearm, its license and his passport. Sebab lawyer ni dia ada senjata api, jadi kalau kita dapat lihat oleh kerana dia sakit, umur dah 80 tahun, jadi mahkamah bukan setakat lepaskan dia dengan bail untuk dia submit 500,000 sebagai jumlah jaminan, tetapi ada syarat-syarat tambahan. Ya, syarat-syarat tambahan. Jadi Augustine Paul dalam mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan exceptional and very special reason to be granted a bail under Section 389 adalah di mana dapat lihat di situ bahawa Hakim Augustine Paul menyatakan there can be no dispute that the charge faced by the accused is a very grave one. Okay. This, however, must be balanced against the failure by the prosecution to show that there are reasonable grounds for believing that the accused committed the offence and he has been charged with. This is the result of the press statement which was admitted in court by the police to the effect that the act of the accused is justified.
Okay, so this favor to grant of bail. Okay, so kalau kita dapat lihat, ini merupakan faktor yang mana mahkamah melihat bahawa in the first place, sebab itu penting in the first place apabila you frame the charge towards the accused person, okay, it must be carefully decided, okay, by the court, and the discretion by the court. If let's say that there is no potential of the accused person being held guilty ataupun the possibility of convicted dia tu adalah sesuatu yang tidak beliau kemungkinan besar tidak tidak terlibat ataupun tidak boleh disabitkan. Jadi mahkamah kena lihat dalam konteks dia sakit dan sebagainya. So we sui siang, the 9 requirements tu mesti dilihat bagi membolehkan mahkamah membuat keputusan di kuasa budi bicara untuk melepaskan tertuduh di bawah non-bailable offences. Dan lihat kes terakhir 13.037. Dalam kes Michael Lee, alias Wang on Lee versus prosecution, it was an application for bail pending the applicant extradition proceeding by the Australian government. The applicant had earlier made 2 applications in the Session Court and High Court. The applicant contended that there were material changes in circumstances relating to his re-application for bail, and the material changes contended were the long delay between the proceeding in the Session Court and the High Court, and the delay in the extradition. Due to the delay, it was contended that he would end up serving longer in prison than for the crime that he would have been sentenced in Australia. It was also added that the wife of the applicant is having difficulty running a bona fide business without his help. So the court benar ataupun tidak? Okay, so court kata there was a likelihood of the applicant absconding since he was being charged under 42 offences in Australia, and court tidak membenarkan beliau dilepaskan dengan jaminan. Okay, sebab dia menyatakan bahawa you have 42 offences charged in Australia, and then you actually mohon untuk dilepaskan dengan jaminan. So there is a likelihood bahawa you akan melarikan diri. You akan melarikan diri. Jadi permohonan OKT tidak dibenarkan. Okay. Alright. So kita tengok di sini berkaitan dengan non-bailable offences, kita dah bincang section 388, bail pending trial. Memang jaminan ini dibuat bagi membolehkan tertuduh hadir ke mahkamah. Purpose of the bail, to secure the appearance of the accused on certain day at a certain time to answer a charge against him. And the bail bond is not intended to be punitive. Excessive bail bond is not required. An accused released on bail is thus granted temporary freedom of an opportunity to facilitate the preparation of his defence. Sebab kita dapat lihat dalam beberapa kes sekarang pun, even kita dapat lihat kes melibatkan mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Beliau ada banyak kes di mahkamah, sama juga dengan kes melibatkan mantan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Beliau pun ada banyak pertuduhan di mahkamah, tetapi masing-masing kini dilepaskan dengan jaminan dan masing-masing masih boleh menjalankan fungsi mereka sebagai wakil rakyat dan sebagai orang yang bebas untuk memberikan it is a temporary freedom untuk memberikan mereka ruang dan peluang untuk menyediakan defense bagi diri mereka. Okay, so is there any exception to bail if in reasonable ground? Ini kita bincangkan 3 perkara tadi berkaitan. So kita juga kena melihat ada kes seperti contoh kes PP versus MAT.
PP versus Datuk Mat 1991. Saya tak pasti ada atau tidak di dalam buku ini. PP versus Datuk Mat ada 13.011. Okay. PP versus Datuk Mat 13.011, muka surat 497 dan 498. Apa yang cuba nak dinyatakan di dalam ini adalah bahawa jika seseorang itu dilepaskan dengan jaminan, mahkamah ada kuasa untuk impose further condition if the accused person is being granted for a bail. Okay. Cuba lihat muka surat 498 di mana bahagian atas itu mahkamah menyatakan bahawa perbezaan antara Seksyen 387 dan 388. Okay. 387 adalah the right of an accused or arrested person to bail in bailable offences. Okay. Seksyen 388 adalah it is the police officer or court may exercise its discretion. So it is not the right of the accused person. Okay. Both sections do not have any specific provision for the imposition of condition. However, Indian authorities seem to favour the view that when discretion is given to the court to refuse or to grant bail, that discretion in itself implies a discretion to grant bail subject to certain condition. Okay, so there will be a certain condition that can be imposed or may be imposed by the court. Okay, ini yang kita dapat lihat juga berkaitan dengan non-bailable offences di bawah Seksyen 388, and it is largely the discretion of the court. There are 3 different categories of accused. Apakah 3 kategori of accused tu? Okay, kita dapat lihat bahawa kalau misal kata under 16 years old, nombor 1, a woman or a sick or infirm person. Okay, so the court has discretion to grant bail, but still it depending dalam kes Wee Swee Siang. Okay, ada beberapa kes di sini melibatkan seorang kanak-kanak bawah 16 tahun memang dibenarkan untuk dilepaskan dari kad jamin. Lepas tu Cik Su binti Daud the co-accused was a mother of 6 children including 4-month breastfeeding baby. The court granted bail. Ini sama dengan kes apa tadi? PP versus Lechumi, is it? Yes, PP versus Lechumi. Dia ada 10 orang anak dan dia masih menyusukan bayi tersebut. Okay. Lepas tu kita dapat lihat ada juga kes melibatkan Liao Nyok Ching. The court say that in order to say that that person is infirm, dia tidak boleh ditahan oleh kerana masalah kesihatan. Okay. The court in this case benarkan on the reason bahawa the sickness must involve a risk to life. Okay. Dan sama juga dengan kes Datuk Balwan Singh the case of infant person charged with the offence of murder. Okay. So it is the discretion of the court when exercising its discretion to grant or not to grant bail. It may also consider various other factors. One of the combination ini yang sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kes Wee Swee Siang. Nature, gravity, evidence, reasonable ground, degree of punishment, guarantee, not abscond, danger, for tampering witnesses, dan sebagainya. Okay. So ini adalah kalau dapat lihat kes-kes dalam Wee Swee Siang dan tambah lagi 3 ekstra kata orang tu daripada Malal Criminal Code dalam buku tu dinyatakan. Mungkin you all tanya saya lah, adakah ke-9 ini perlu dipenuhi semuanya ataupun salah satu. Okay. So Wee Swee Siang ni listed 9 factors similar to the factor referred to the above and added that the list is not exhaustive. Hence the factor to be considered by the court when exercising its discretion to grant or not to grant the bail who has committed non-bailable offence is not close.
meaning that it can be any other factors by the court. Okay, can the parties object to the bail? Yes, parties can object to the bail. Okay, then they can let's say bail may be opposed on the ground that the accused is suspected of being involved in other similar offences which are still under investigation, most probably by the public prosecutor. Merasakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilepaskan dengan bail kerana ada risiko dia akan buat kesalahan yang lain. Okay, this is not a ground which is reasonable to be considered by the court and has been rejected, and after that this is simply because an accused is always presumed to be innocent until proven guilty. So objection ni boleh macam-macam ya dalam keadaan fakta kes tersebut. Okay, kita dah bincang juga berkaitan dengan kes Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okay, tadi the condition ini juga kita dah bincangkan bahawa there will be condition that can be imposed ya, extra condition PP versus Datuk Mat ya. Condition berkaitan dengan deposit duit dan sebagainya, to surrender accused travel document like passport dalam kes PP versus Datuk Mat, to report to police station every month, a restriction on movement of accused, not to approach the complainant place dalam kes PP versus Abdul Rahim versus Haji Ahmad. Okay, to surrender firearm dalam kes Datuk Balwan Singh ni, Datuk Balwan Singh ni ada memiliki pistol, senjata api. So kena serahkan senjata api, lesen dan juga remain indoor, kena berada di dalam rumah ya. Not to be present at any open public places or attend any public function save for religious and family activities, not to leave town without leave of court. Okay, so Datuk Balwan Singh ni dibenarkan tetapi syarat dia diletakkan macam-macam ya. Dan ini adalah sesuatu di bawah section 388. So when the court stipulate condition, the accused shall comply with it. If he does not do so, he faces the risk of being remanded in custody pending trial. Such condition provide a supplemental security towards ensuring the attendance of the accused at his trial, and the condition imposed have also a persuasive effect of reducing a larger amount of bond which would have been otherwise required by the court. Okay, ini yang sentiasa you all kena ingat ya. Bail is intended only to secure the attendance. The amount of bail may vary according to the circumstances, even on similar value of the subject matter. Okay, so application for bail kita dapat lihat it is interlocutory. Okay, interlocutory ni maksud apa? Dalam tempoh sebelum bicara dan semasa bicara. Okay, selepas bicara dia tidak dikategorikan sebagai bail tetapi lebih kepada bond. Ingat tadi section 173A dan section 294. Okay, right. So kalau kita dapat lihat dalam kes Datuk Seri Anwar Ibrahim, there can be a successive application made by accused to the same court as to the order of the first instance may not be conclusive, and the fresh application can be made to High Court if let's say the lower court punya gagal. Contoh didakwa di Mahkamah Magistrate, minta bail tak berjaya, boleh pergi kepada Mahkamah Tinggi untuk memohon perintah bail secara lanjutan. Okay, alright. Ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita proceed kepada ini sama juga dalam kes Michael Lee. Application for bail can be made to the High Court in the event that unsuccessful attempt at the subordinate court. Okay, this can be done even without appealing against the refusal by the subordinate court. Okay, maksudnya interlocutory ni bermaksud bail ni adalah perkara interlocutory. Jadi dia tidak melibatkan rayuan sebenarnya. Maksudnya dia tak ada faktor merayu. Dan ini juga kita dapat lihat ya di dalam CPC juga ada menyatakan berkaitan isu berkaitan dengan bail ini ya. Di bawah section 394. 394 menyatakan bahawa kalau ada pihak yang tidak berpuas hati
Any person aggrieved by any order or refusal of any inferior court made this chapter may appeal to High Court, which may confirm, vary or reverse the order of the inferior court. Okay, so ini adalah perkara-perkara yang dinyatakan ya. Right. Ada soalan ke? Semua okey? Okay, Doktor. Alright. Doktor, Yep. kiranya kalau yang dekat High Court tu dia minta new application lah kan, bukan appeal. Kalau melibatkan sebab ini interlocutory, jadi dia bukan appeal lah. Dia bukan melibatkan appeal, okay? Tetapi apa yang dimasukkan di bawah section 390, section 389, sorry. Sekejap ya. Kalau melibatkan section 394 tu, appeal yang dimasukkan di situ adalah appeal yang berkaitan dengan orang tu mungkin telah dibenarkan untuk appeal, tetapi ada syarat-syarat condition yang mana mahkamah itu dirasakan bahawa tidak boleh dipenuhi. Jadi dia boleh buat appeal lah berkaitan. Okey? Okey Sofia? Alright, kemudian ada yang bertanya berkaitan dengan amount of bail. What will be the amount of bail ya? On the application for variation as amount of bond, the court approach are as follow, okay? Dalam case PP versus Zulkifli bin Hasan, the amount of money fixed by the court as bail is not the sole consideration to ensure the attendance of an accused person in court. A wealthy accused may be too happy to deposit $1 million in court and then abscond from the country and does not attend the trial. On the other hand, a person of a meager means, maksudnya orang yang tidak berkemampuan, who cannot raise bail up to 1 million may be kept in the remand prison for months before his trial, and in the end of he may be found not guilty. Okay, so in terms of amount of bail, boleh lihat section 389 yang mana principle dia adalah not excessive. Okay, dia mengguna perkataan 389 tu, kalau you all dapat tengok how much, how many shall not be excessive under section 389 the amount of bail. Okay, right. So in setting the quantum of bail bond, dalam kes Su Syok Leong versus PP, listed principle and factor for consideration by court. The factors being the nature and gravity of offence and the severity and degree of punishment which convicted might entail, and it is therefore wrong to fix quantum of bail solely on the basis of the value of the subject matter. So jangan, maksudnya amount of bail tidak bergantung kepada the value of subject matter. Contoh kalau value subject matter tu dia